Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat para alim ulama, asatizah, masyayikh, para a'immah yang berada di luar sana, wabil khusus pada segenap pelajar-pelajar mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga pada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah pada hari ini kita sampai kepada hari penutup bagi pengajian kitab Akidah Salaf, walaupun kita tidak dapat menghabiskan seluruh kitab ini kerana kesempitan waktu, tapi insya-Allah gambaran umum perbahasan ini saya rasa dah habis. Jadi the whole point is apa yang orang perdebatkan tentang apakah itu takwil, apakah itu tafwid, apakah itu isbat, di mana yang menyebabkan tajsim dan apakah tajsim itu kafir atau tidak kafir. Tajsim yang macam mana yang jatuh kufur, macam mana tajsim yang bukan tashbih atau tajsim yang tidak divonis sebagai kufur, dalam arti tajsim yang ghairu sharih. Saya rasa itu semua dah dibahas dengan masadir. Masadir ini rujukan reference yang ada dalam buku ini. So mungkin adik-adik boleh baca, bila nak tahu baca balik, baca manalah, baca yang saya baca, boleh baca untuk tahu dan hujah-hujah beliau. Maybe ada perbahasan, ada tidak setuju mungkin, tapi benda ni perlu dibincangkan lah, perlu dibahas. Boleh tabayun dengan beliau ada dalam Facebook, boleh tanya terus. Cuma kalau saya, insyaAllah 90% daripada buku ini insyaAllah salim. Yang 10% adalah berkaitan dengan perkemasan more akademik lah. Bahasa, tapi saya maklum bahasa di Indonesia, so kena tukar ke bahasa Melayu dan lain-lain, lebih kurang macam tu. So sekarang menjawab beberapa isu yang dituhmahkan atau yang menyebabkan sebahagian dari orang memilih mengatakan bahawa Allah ini bertempat dan berjihad. Sedangkan slogan beberapa kawan kita daripada Ahli Sunnah Jemaah selalu sebut Allah maujudun bila makan. Bukan nak kata kalam tersebut itu betul secara mutlak, itu bahagian dari syahadah. Taklah, syahadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma itu bahagian mafhum dia adalah bahagian daripada akidah kita. Kita tak boleh kata Allah SWT yahtaj ilal makan. Seperti kita belajar dalam kitab akidah sughra atau dipanggil Ma'umul Barahin, qiyamuhu binafsihi ay la yahtakiru ila mahallin wala mukhassisin mahallin. Lalu juga dalam mukhalafatul lil hawadisi, yang ini lebih spesifik lah, iaitu laisa fi jihatin wala fi makanin ila akhirih. Itu adalah tanda bahawa Allah SWT memang tidak bertempat dan tidak berjihad. Okey. Sifat-sifat khabariyah atau sifat mutasyabihat dalam Al-Quran dan hadis dapat dibahagi menjadi beberapa bahagian. Pertama, sifat yang menunjukkan seakan-akan Allah tersusun, mempunyai jisim atau mempunyai anggota tubuh seperti wajah, yad, yadain, aidi atau asabi', usbu', ain, rijlun, saq, sadar, fam, qadam, jambu, surah, nafs, ba'da dan ruhullah. Ruhun minhu, ruhullah. Ila akhirih. Kedua, sifat yang menunjukkan seakan-akan Allah mempunyai arah dan tempat. Sifat ulu, fauqiyah, amam, depan. Iaitu hulun, ini pentingnya transliterasi. So amam macam ni boleh makna amam, ini ain. Nanti salahlah makna dia. Betul amamun. Amamu hamzah. Hulul di langit, hulul di bumi, hulul di syurga, istiwa, ma'iyah, indiyah dan qurb. Yang ketiga, sifat yang menunjukkan seakan-akan Allah menerima sifat-sifat makhluk seperti nuzul setiap malam, nuzul di hari kiamat, harakat, harwalah, majid,
intiqal dan lain-lain. Nuzul. Okay. Keempat, sifat yang menunjukkan kekurangan seperti makar, marad, malal, nisyan, istihza, dhahak, istihya dan lain-lain. Sampai ada kawan saya seorang yang alim, saya hormat beliau, tapi dia pun boleh, saya sebut boleh tergelincir bila ayat makar tersebut. Saya tanya, so Allah SWT khairul makirin izan hallahu sifatul makar. Dia siap kata kama qala Allah Ta'ala, kama warada. Lepas tu saya ambil hadis qudsi, mari tu macam mana? Dia akui problem. So contoh dia. So okey. Namun di antara sifat-sifat yang sangat selalu diperdebatkan oleh kaum muslimin, khususnya kalangan ahli sunnah wal jemaah dengan salafi, adalah sifat ulu dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan seakan-akan Allah berada di jihad atas dan tempat dan yang semakna dengannya. Kajian ini adalah yang tersulit dalam memahami sifat-sifat khabariyah. Oleh kerana itu, pembahasan selanjutnya adalah menghuraikan masalah. Allah SWT. So, sekarang nak kena hurai. Istiwa. Pembahasan sifat Allah, istiwa memang selalu ramai yang mengundang perdebatan. Bila kita cakap dengan istiwa, memang selalu orang datang untuk ialah discussion tentang istiwa. Ini yang paling ramai. Dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan cakap ini adalah krisis Wahabi pada hari ini. Tak. Ini dia itu hanya sebahagian dari itu. Krisis ni dah terjadi sejak zaman Imam Malik. Bagi yang mengikuti tafwidnya mazhab salaf atau memberlakukan apa adanya dengan tanpa takwil atau tafsir, maka masalah selesai tanpa perlu diperdebatkan. Dan itulah yang diajarkan oleh Imam Malik sebagaimana pembahasan tadi. Wasu'alu anhu bid'ah. Jadi tak payah nak debate. Masalah menjadi panjang dan memanas saat kita dikaitkan atau kita kaitkan dengan isbat dan takwilnya salafi dan juga takwilnya Asy'ariyah yang faktanya kedua aliran teologi ini mempunyai takwil yang berbeza. Belum lagi ditambah terjemahan istiwa dengan bersemayam versi salafi yang kalau mahu jujur sebenarnya sudah dilarang oleh ulama sebagaimana penjelasan dari Ibnu Suraish yang terakhir. Bisa jika ditakwilkan sekalian. Salafi berkeyakinan bahawa istawa fi'il madhi bermakna istaqarra, bersemayam, atau bermakna julus, duduk. Menurut sebahagian dari mereka. Sementara sebahagian ulama Asy'ariyah periode mutaakhir, iaitu period yang terakhir, memilih untuk takwil istaula atau yang semakna dengan al-ghalabah ila akhirih. Sampai sini yang kita tahu. Dua kelompok ini memang menakwil ayat sifat, khususnya istiwa. Dan dari ini juga terlihat salafi tidak konsisten dengan pendapat awal mereka yang menentang takwil dan menyucikan makna zahir dan mazhab isbatnya. Kita dah bahas lah, tak payah bahas lagi lah. Perlu diketahui bahawa dalam lingkungan mazhab Asy'ariyah dalam kaitannya dengan mentakwil istawa dengan istaula tidak terjadi suatu suara kesepakatan. Jadi tak ada ittifaq. Sebahagian dari mereka menganggap bahawa yang paling tepat adalah mentakwilnya dengan qasada. Itu ada bermaksudlah dan bukan istaula. Okey. Jadi ini adalah sebahagian daripada mereka. Tapi sebenarnya baik takwil salafi dan Asy'ariyah di atas sama-sama ada mengundang atau dapat membawa pro and cons. Antara yang menolak dan yang menerima. Penolakan tersebut juga muncul dari kubu masing-masing. Dalam kubu Asy'ariyah misalnya, takwil istawa dengan istaula juga banyak yang tidak setuju. Jadi dalam Asy'ariyah ada yang kata istawa dengan istaula tak boleh. Seperti Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Sidi Abdullah ditolak. Macam yang saya sebutlah. Begitu juga Ibnu Arabi As-Sufi. Muhyiddin Ibn Arabi juga menolak ditakwil kepada istaula. Biasalah. Bahkan sebahagian penolakan takwil tersebut adalah ulama salaf. Dan bahkan yang menolak juga ulama salaf, contoh dia Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak untuk ditakwil benda itu. Tapi tak boleh kata dia salafi Wahabi ni Ustaz. Tak juga. Bukti dia dalam sifat kalam, dia memilih
tidak sama dengan Hasyariyatul Hanabilah. Okay. Ulama yang menerima takwil istawa dan istinah istaula dari kalangan Asy'ariyah mutaakhirin berhujah dengan takwil ulama salaf. Abdullah bin Yahya bin Mubarak meninggal tahun 237 Hijriah dalam tafsirnya Gharibul Quran wa Tafsiruhu. Beliau berkata, alal arsy istawa ay istawa istaula. Ini contoh dia, iaitu Abdullah bin Yahya bin Ibnu Mubarak meninggal tahun 237. Ini jelas bahawa dia mentakwil. Selain dari itu, Imam Zajjaj yang wafat pada tahun 311 Hijriah dalam kitabnya Ma'anil Quran, Imam Abdul Qasim Az-Zujaji yang wafat tahun 340 dalam kitabnya Ishtiqaq Asma'illah, Imam Rahi Asbahini dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, ila akhirih lah, boleh baca semua ni, juga mentakwil istawa dengan istaula. Bahkan dalam tafsir Ulin Nuha disebutkan lebih dari 70 imam ahli syariat dan lughah yang mentafsirkan demikian. Demikian nukilan Syekh Abdul Aziz Al-Qadiri dalam kitabnya Tanzihul Haq Al-Ma'lum. Imam Kamal bin Humam berkata, fa idza khifa 'ala al-'amah fahamul istiwa illa bil ittisal wa nahwihi min lawazimil jismiyah fala ba'sa bisarfi fahmihim ila al-istila. Fa huwa mumkinun ayyurada lakin la yujzam bi irada. Maka jika dikhawatirkan orang awam memahami istiwa kecuali yang bersambung ittisal dan semacamnya wa nahwihi yang merupakan lazim dari jisim, maknanya min lawazimil jismiyah, fala ba'sa bi sarfi fahmihi, maka tidak masalah membelokkan faham mereka ke makna istilah. Jadi tak ada masalah memalingkan faham dia kepada istilah. Bahawa mungkinun, takwil tersebut mungkin saja ayurada lakin, tapi tidak boleh diyakini pasti bahawa itulah kehendak Allah. Okay. Al-Qarafi berkata, wa ma'na qaulin Malik al-istiwa ghairu majhul anna ukulana dallatna 'ala al-istiwa al-la'iq billah wa jalalihi wa 'izmatihi wa huwa al-istila'u dunal julus wa nahwihi bima la yakunu illa fil ajsa. Jadi dalam statement ini Al-Qarafi menerangkan bukan makna julus. Al-istila' yang bukan bermakna al-julus dan sesamanya yang membawa makna jisim. Okay. Sedangkan ulama Ahlussunnah yang menolak takwil istawa dengan istaula dengan beralasan kerana takwil tersebut kurang tepat dan sama seperti takwilnya kaum Mu'tazilah, salah satunya adalah Ibnu Battal. Ibnu Battal setelah memperincikan takwil istiwa, iaitu di takwil istaqarra yang dilakukan oleh Mujassimah dan dengan istaula yang dilakukan oleh Mu'tazilah, dia bagi komentar, wa qauluhu summa stawa yaqtadi iftitaha hadzal wasfi bada an lam yakun wa lazimu ta'wilihim annahu kana mughaliban fihi fastaula alaihi bi qahriman ghalabahu wa hadha muntafin anillahi subhanahu. Kemudian Allah beristiwa, iaitu mendorong pengertian lainnya sifat ini setelah tidak ada, dan lazim dari takwilan Mu'tazilah adalah Allah mengalahkan arasy, Allah istilah menguasai dengan memaksa orang yang mengalahkannya, dan ini bersih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah Ibnu Battal? Kawan saya pelajar orang Malaysia. Dia buat master di Kuliah Usuluddin Jamiatul Qarawiyyin, lulus tahun 2012 kalau tak salah. Tesis dia adalah Al-Hafiz Ibnu Battal wa aqidatuhu fi kitabihi. Dia ada kitab syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal. Saya lupa nama syarah dia tu apa. Dan menariknya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tempat sumber dia mensyarahkan Fathul Bari kebanyakan kembali kepada Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal, selain guru dia Al-Bulkini, Syekhul Islam Al-Bulkini, juga Imam Ibnu Battal Al-Andalusi. Jadi ini Fathul Bari mendapat kajian yang dari Maghrib adalah melalui Ibnu Battal, dan juga dia sempat dan juga dia selalu menukil Al-Asili. Al-Asili ni ulama Maghribi yang meninggal yang berada di Asilah, nama tempat
Mu'tazilah. Juga seorang Al-Hafiz. Boleh cek. Sebab tu pentingnya kita mengkaji turas. So kita boleh tahu dia punya syajarah dia, silsilah dia tu. Macam mana pemikiran, perkembangan pemikiran. Jadi macam samalah bila kita bincang pemikiran Salafi pada hari ini, Wahabi hari ini, kita tahu dia punya buzul dia punya asal usul dia itu datang daripada mana? Datang daripada Hasyawiyatul Hanabilah. So now kita tahu cara pemikiran dia. Sama lah. So macam Asy'ariyah, kita kena tahu Asy'ariyah datang dari mana. Asy'ariyah datang dari Mu'tazilah lah Ustaz. Tak betul. Dia adalah seorang Mu'tazilah yang bertaubat, itu betul. Itu kita iktifak lah. Cuma Asy'ariyah ni adalah datang daripada ulama-ulama yang jumhur yang ada pada waktu itu, yang mana gerakan melawan Mu'tazilah waktu itu dimatikan oleh Mu'tazilah dengan secara paksaan. Dan Imam Abul Hasan Asy'ari is part of that family yang revolt dan juga lawan dan mematahkan hujah mereka. Dan akhirnya banyak ulama lain naiklah. 324 beliau meninggal. Tengok, Imam setelah dia Imam Al-Baqilani dan lain-lain semua naik, flourish, naik tinggi sampai menjadi qudat, menjadi apa terkenal. Dan Imam Ghazali sama Imam Ghazali Mu'tazilah dah mati. Mu'tazilah dah hampir matilah. Tapi ada tabaqat Mu'tazilah tu sampai turun ke 9 tu dia masih sebut tabaqat dia kalau tak salah. Tapi ibarat dia setelah Imam Ghazali dah tak ada ni lah, dah tak ada power dah. Dia dah tak ada ni Mu'tazilah. So buzur liberal pula dekat mana? Kalau nak kata dia datang dari Mu'tazilah, tak betul. Mu'tazilah memang mengandalkan akal. Cuma Mu'tazilah ni kita kena faham mereka ni termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dalam riwayat-riwayat mereka, dalam tabaqat-tabaqat mereka, Mu'tazilah ni seorang usuli, selain hafal Quran yang lebih lah, of course, dan mereka juga seorang yang faqih, qadi, seorang yang qadi tu tak boleh, tapi seorang faqih dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain lah. Misalnya ni Syafi'i terutamanya. Tapi liberal pada hari ini berbeza. Mereka lebih untuk tabtil ibtalun nas, atau lebih kepada ta'tilul ahkam. So ni problem. So dan dia macam mana? So definisi yang saya sepakat, apabila mereka berusaha untuk mentafsir agama ini atau nas-nas agama ini dengan pendapat yang jelas-jelas meruntuhkan mahwa maklum minadin bidarrah, ataupun paling tidak meruntuhkan ijma' ulama, itu yang terjadi. So membawa sebuah pandangan yang jelas-jelas boleh membatalkan. Contohnya pandangan Syahrul yang mengatakan bahawa zina tidak haram. Zina bukan haram. Zina yang kena rogol haram, kena paksa. Itu yang diharamkan. Ini jelas-jelas batil. Jelas-jelas batil. Okay. Fa in qila innama yuqalu istaula liman lam yakun mustauliyan qablu. Ini dibantah oleh Ibnu Jama'ah. Dia berkata, qalu au liman kana lahu munazi'un fima istaula alaihi au ajizan. Semua ini saya dah baca dah, boleh cek. Jawapan lain datang dari Al-Jurjani. Dia berkata, wal ijabatu alaihi anna la nusallimu anna al-istila'a yushiru bidzalika ala tara annahu lafdzul ghalib fi qouli ta'ala wallahu ghalibun ala amrihi. Ini maksud lam yush'ir bihadhihi al-ma'na. Maksud iaitu tidak memberikan pengertian pada makna-makna bihadhihi al-ma'ani. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, wallahu ghalibu ala amrihi yaqulu ta'ala zikruhu wallahu mustawlin ala amri Yusuf. Yuwaswisuhu wa yudabbiruhu wa yuhawwiduhu. Memang betul bahawa tafsiran tersebut juga dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Akan tetapi Mu'tazilah mempunyai asas fahaman yang berbeza dengan Asy'ariyah dalam masalah ini, iaitu bahawa Mu'tazilah atau Jahmiyah melakukan taktil terhadap sifat-sifat Allah, sementara Asy'ariyah sebaliknya.
Jadi Jahmiyah yang sebenarnya kalau kita baca, Allah tak boleh bersifat sama sekali. Sama basar tak boleh bersifat sama sekali. Ini Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah ini, dia adalah bau-bau Jahmiyah dari segi taktil. Seperti yang disebut ini. Ini semua terkait dengan ijtihad mereka dalam ta'wil. Dan ulama Ahlussunnah yang menolak ta'wil istiwa dengan istilah bukan bererti mereka menolak metod ta'wil secara mutlak. Adapun ta'wil istawa yang hampir tidak pernah terjadi konflik pemikiran dan kontroversi adalah ta'wilnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ta'wil istawa yang tak pernah ada konflik adalah Imam Ahmad. Wa kana yaqulu fil ma'na al-istiwa wa huwa yakni al-ulu wal irtifa. Jadi yang dia pernah sebut berkata tentang makna istiwa iaitu adalah ulu dan irtifa. Imam Tabari setelah membela takwil istiwa dengan ulu dan irtifa berkata ala alaiha ulwa mulki wa sultan la ulwa intiqalin wa zawalin. Jadi ulu di atas sama adalah ulu kerajaan dan kekuasaan, bukan ulu pindah atas bawah. Bukan maksud dia atas tu buku ni atas saya, atas buku saya atas lantai, bukan. Tapi ulu, dia orang atas, dia dekat atas ke atas. Maksud dia bos ke atas. Contoh dia, itu boleh mana? Dan ini yuqbal fil lughah. Sedangkan peristiwa istiwa dengan julus atau duduk yang diviralkan dan diyakini oleh Salafi adalah berdasarkan kitab As-Sunnah yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Namun penisbatan ini sangat diragukan oleh beberapa ahli ilmu kerana isinya sangat berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Dalam lingkungan sendiri sebenarnya juga terjadi perdebatan. Banyak dari mereka menolak takwil di atas. Muhakkik kitab As-Sunnahnya iaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menulis, maksudnya muhakkik tersebut dia betul apa? Ammal qawlu bi anna al-istiwa'a la yakunu illa bi julusin falaysa hadha min madhhab salaf bal madhhab salaf bi khilafihi wa min huna naqulu inna hadhihi al-ibarata aqrab ila tajsim wa tashbih al-khaliq bil makhluq. Adapun penjelasan bahawa istiwa tiada lain bermakna julus, maka ini bukan mazhab salaf. Bahkan mazhab salaf menyelisihi itu. Dari sini kami katakan ucapan seperti itu lebih dekat kepada tajsim dan menyerupakan Allah khalik dengan makhluk. Kalau kita kata makna istawa adalah duduk sila lendek, itu adalah boleh mohon pada tajsim. Jelas saja pentakwilan ini mengundang kritikan. Selain Imam Ahmad sendiri mentakwil dengan ala dan irtafa, beliau juga pernah berkata istawa kama ukhbira la kama yukhbir bashar. Istawa sebagaimana yang dikhabarkan, bukan apa yang fikir langsung terlintas dapat. Sedangkan pentakwilan Salafi dengan istaqarra adalah berhujah dengan takwilnya Ibnu Qutaibah dan lam takwil mukhtalaf al-hadis, Imam Tirmizi dalam As-Sunan dan lain-lain. Namun pentakwilan tersebut cenderung tashbih dan ditolak oleh banyak ulama, termasuk ulama salaf. Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Wasiyah berkata, "Nukirru bi anna Allah 'ala al-'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wa istiqrarun 'alaihi." Kami mengakui bahawa Allah di atas arsy istawa dengan tanpa hajat kepadanya, hajatun ilaihi, dan bersemayam di atasnya. Lalu ayakuna lahu hajatun ilaihi wa istiqrarun 'alaihi. Lalu Abu Ishaq Al-Shirazi, Abu Ishaq Al-Shirazi ini sufi lah. Dia ada karang kitab, bukan? Itu Abu, bukan. Asal bukan. Abu Shirazi, fakih inilah Al-Luma Al-Bayan Ulama, apa nama dia? Usul fiqh. Sahib kitab Muhadzab. Wa inna istiwa'ahu laysa bi istiqrarin wa la mulasaqatin, li anna al-istiqrar wal mulasaqata sifatul ajsami lal ajsamil makhluqat. Istiwa
Allah tidak dengan bersemayam dan menyentuh. Kerana bersemayam dan menyentuh adalah sifat jisim yang makhluk. Boleh buka dalam kitab Syarah Al-Lumah, juz 1, page 101. Ibnu Battal, wa amma apa dia kata? Wa amma man qala ta'wiluhu istaqarra fa qaulun fasidun aidan di anna al-istiqrara min sifatil ajza. Adapun orang yang mengatakan jika takwilnya istawa adalah istaqarra, maka itu adalah ucapan rosak juga kerana istiqrar adalah sifatnya jisim. Di antara ulama yang mentakwil dengan istaqarra adalah Ibnu Qayyim. Dia berhujah dengan riwayat Abdullah bin Abbas yang dikatakannya dinukilkan oleh Baihaqi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bi kaunihi summa stawa 'ala al-'arsy yaqulu istaqarra 'ala al-'arsy. Lalu dia kata tapi riwayat ini dibahas sendiri oleh Baihaqi, Baihaqi. Wa Abu Salih hadha wa Kalbi wa Muhammad bin Marwan kulluhum matrukun 'inda ahli al-ilmi bil hadis. لا يحتجون بشيء من روايتهم لكثرة المناكير فيها وظهور الكذب أو كذب منهم في روايتهم. Sampai di sini Ibnu Qayyim dikritik oleh banyak ulama kerana dalam nukilan beliau dalam kitabnya Ijtima' Juyush, beliau tidak mencantumkan komen Al-Baihaqi di atas dan ini dianggap kurang amanat ilmiah. Yang sangat aneh dan menghairankan adalah dakwaan ulama salafi Ibnu Utsaimin berikut. Amma tafsirul istiwa Allah istiwa illahi ta'ala ala arsyihi biistiqrarihi alaihi fahuwa masyhurun anis salafi. Biistiqrarihi masyhurun anis salafi. Naqalahu Ibnu Qayyim fi Nuniyah wa ghairihi. Jadi dia nukil dari Ibnu Qayyim. Dia kata masyhur. Yang benar salaf justru mengingkarinya. Lalu pernyataan masyhur dari salaf macam mana boleh kata masyhur? Juga pandangan Siddiq Al-Qanuji, iaitu golongan Salafi juga dia kata apa? Wal istiwa'u huna al-istiqrar wa bihi fassara habrul ummati wa turjumani abatul Qur'ani Ibn Abbas kama fi Sahih Bukhari wa laysa fi dhalika tashbihun aslan. Entah sengaja atau tak sengaja, sila semak dalam kitab Sahih Bukhari dan dipastikan tidak ditemukan penjelasan itu dalam kitab Sahih tersebut. Okey. Kemudian jika kita bandingkan antara takwil istawa dengan istaula dan istaqarra, walaupun sama-sama terjadi debate antara ulama, antara yang menyokong dan yang menolak, kita akan melihat bahawa takwil istaula lebih rajah dalam mazhab takwil. Maksud lebih banyak dan lebih rajah dan lebih kukuh. Alasannya istilah adalah muncul setelah ghalabah, mengalahkan. Dan faktanya memang dalam Al-Quran disebutkan Allah adalah Khalik pemenang. Meski takwil ini boleh dibantah dengan dikatakan bahawa bagaimana mungkin ghalabah hanya pada arasy saja. Tetapi makna tajsim dan tashbihnya sama sekali tidak ada. Begitupun juga sudah dijawab oleh ulama bahawa arasy adalah simbol penguasaan keseluruhannya kerana arasy adalah ciptaan Allah yang paling agung. Taqiyuddin As-Subki berkata, wal muradu bil istiwa'i kamalul mulki wa muradul qaidina bil istilah. Jadi Imam Subki dalam kitab As-Saifus Suqil, yang dikhendaki dengan istilah adalah sempurnanya kekuasaan, itulah maksud dari ulama yang mentakwilkan dengan istilah. Sedangkan takwil istaqarra sangat mendekati tashbih dan tajsim kerana makna lafaz menunjukkan muncul setelah bergerak. Adapun takwil duduk hampir sama dengan istaqarra, bahkan jauh lebih parah maksudnya. Lebih jauh lagi dikatakan mentakwil istawa dengan istaqarra atau takwil yang menunjukkan hissi arah atas yang indrawi, maka secara otomatik sudah menetapkan had bagi Allah dan yang demikian sangat terlarang. Okey. Masuk pembahasan tentang ar-Razi ini dah tahu. Saya rasa itu semua dah dijelaskan. Okey, nuzul Allah kita boleh lompat. Ini beberapa perkara yang menunjukkan nak membatalkan. Sebab ini senang. Tidak bahas secara mendalam. Nak kata fauqiyah. Cari mana fauqiyah. Okey. Bukan ni. Sifat perlu. Perlu ke tak bahas sifat?
Boleh ya? Panjang sangat kot. Jadi mungkin senang nak kata kita tengok page ni 307. 307 Qaul Abu Lais As-Samarqandi. Jadi Abu Lais As-Samarqandi. Ini dah cukup dah. Apa dia kata? Wa amma madhhabu ahli sunnah wal jamaah anna Allah Ta'ala ala al-arshi qul wa'izmatin wa rububiyatin la ulwa irtifa'in wa masafatin kama qala Abu Hanifah rahimahullah. Okay. Ini contoh boleh ambil kaul dia. Dan banyak lagi yang boleh dicek. Panjang, tak khatam. Allah fawqas sama. Okay, kita bahas Allah fawqas sama dulu. Pun pendek. Di antara hujahkan dia orang kata Allah fawqas sama. Bukti dia apa? Ni dia nak bagi. Dia orang kata kerana ada hadis atau asar. Fakanat Zainab tafkharu. Jadi Zainab ni dia bangga ala azwajin Nabi, mengalahkan pada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafkharu ala tu maksud dia, ala tu ialah dia banggalah dekat isteri dia. Tunjuklah antara semua isteri yang lain. Taqulu. Jadi Zainab kata, zawwajakunna ahalikunna. Jadi yang mengkawinkan kalian semua tu perempuan kan. Ahalikunna iaitu keluarga kalian. Contohnya Maria Kiptiah, Aisyah, Abu Bakar yang interview untuk kahwinkan. Tapi Zainab lain. Zainab Quran. Dia kata, wa zawwajanillah. Yang mengkahwinkan aku adalah Allah. Min fawqi sab'i samawat. Jadi secara literal dia, kalau kita cara bukan literal, secara kita panggil sekelip mata lah, secara sekejap. Min fawqi sab'i samawat. Dan saya dinikahkan Allah Ta'ala dari atas langit yang 7. Seolah-olah Allah itu adalah yang berada di langit yang 7. Jika kita menggunakan kaedah tafwid salaf, maka hadis ini dibiarkan dengan tanpa memaksudkan makna zahir. Tapi jika kita menggunakan metode takwil, maka berikut ucapan ulama Ahli Jemaah. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama Ahli Jemaah? Qala Ibnu Jahbal atau cara baca yang betul nama. Laisa fi hadzal hadis anna Zainab qalat inna Allah fawqa sab'i samawat. Jadi bukan hadis ni bermaksud bahawa Zainab ini berada di atas langit 7. Bal inna tazwijallahi. Tetapi Allah menikahkannya iyaha kana min fawqi sab'i samawat, iaitu menikahkan dirinya dari atas langit 7. Lalu dijelaskan lagi hadis kedua yang juga menjadikan hujah. Innal abda ila akhirih. Okey, maksud dia jadi kana min fawqi sab'i samawat, bahawa bukan Allah yang ada dari di atas langit yang 7, tapi menunjukkan bahawa yang menikahkan Zainab tadi adalah iaitu dari Al-Quran. Yang mana memang Al-Quran kan turun daripada langit yang 7. Sebab itu boleh baca As-Suhaili. Min fawqi sab'i samawat maknahu annal hukma, hukum itu nazala min fawqin. Itu maksud dia. Turun dari atas, turun dari Quran lah. Qala wa misluhu qaulu Zainab zawwajani lahu min nabiyhi min fawqi sab'i samawat. Qala wa la yastahilu wasfu ta'ala bil fawqi 'ala al ma'na alladhi yaliku bi jalalihi la 'ala al ma'na alladhi yasbiqu ilayhi ila al wahmi min tahdidi alladhi yufdi ila tashbih. Okey. Lepas tu pembahasan hujah mereka fawqal arsh. Menetapkan sifat fawq. Bagaimana dengan golongan salafi yang menetapkan sifat fawq? Menetapkan sifat fawq dengan fawqal arsy
Ini berbeza. Penetapan sifat fauqa ada dalam beberapa ayat dan hadis. Oleh kerana itu Ibnu Hajar yang menukil dari As-Suhaili berkata, وَلَا يَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ تَعَالَى بِالْفَوْقِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِهِ لَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْوَهْمِ مِنَ التَّحْدِيدِ الَّذِي يُفْضِي إِلَى التَّشْبِيهِ. Tidak muhal, tidak mustahil menyifatkan Allah Ta'ala dengan fauqa, dengan makna yang layak bagi keagungan Allah. Bukan makna yang segera datang dalam prasangka, iaitu membatasi yang menjatuhkan tashbih. So, ada pun ucapan Allah fauqal arsy adalah ucapan yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu hanya muncul dari sebahagian jalur riwayat hadis Al-Aw'al, riwayat Ibnu Mandah, yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Amirah yang majhul. Ustaz Nur Hidayat ni memang dipakarlah dalam bab hadis juga. Saya terus terang, saya mengaku saya bab ilmu hadis saya memang sangat lemah. Dulu kalau kat pondok, pengajian hadis, kelas-kelas hadis, saya selalu lari. Cuma ngaji tabarruk. Bukhari itu ngajilah, Muslim, ngajilah. Cuma Baikuniyah saya khatam betul-betul. Nak tahu istilah. Tapi dia bukan takhrij. Lepas tu mengaji Manhaj Zawi Nadhar, memang tunggang-langgang lah ngaji. Saya memang fokus more on usul fiqh. Ilmu kalam, usul fiqh. Tapi ilmu kalam tak pakar. Tak adalah faqih betul-betul. Kerana kat Indonesia memang ilmu kalam tidak macam Fatani lah. Tidak macam Fatani. Ilmu kalam di Maghribi. Tapi fiqh tu memang hadam lah dengan nahwu saraf. Cuma saya kagum lah tengok Ustaz Nur Hidayat dalam bab ilmu hadis, dia juga pakar. Dia juga dinilai tidak pernah menemui guru perawinya yang bernama Ahnaf, lebih-lebih dari Abbas. Selain tidak datang dari jalan yang sahih, ucapan tersebut boleh mengandungi kemungkinan kufur dan tidak. Kufur jika meyakini Allah di atas arasy dalam pengertian duduk seperti duduknya kita di atas kursi. Kerana yang demikian telah menisbatkan jisim dan tempat bagi Allah. Tidak kufur jika meyakini fauqiyah dalam pengertian kedudukan Allah atau maqam Allah atau ketinggian Allah. Sebagaimana takwil dari sebagian ulama. Atau fauqiyah yang layak bagi Allah dengan tanpa mentashbih atau mentamsil atau ta'til. Demikian ulasan Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Huwallah, dalam hadis awal tadi. Kuntu fil badha fi asabatin fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarrat bihim sahabatun fanadhara ilaiha ila akhirih. Samawat fawqaha sab'una sanatan summa as-sama'u fawqaha kadzalika hatta 'adda sab'a samawatin summa fawqa sabi'ah bahrun baina asfalihi ila sama'in summa Allah tabaraka ta'ala fawqa dzalika. Itu mahal syahid. Nah, pendekkan bacaan. Nak baca banyak-banyak. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud dan lain. Hadis ini sebagaimana penjelasan di atas adalah lemah. Letak kelemahannya adalah pada perawi yang bernama Abdullah bin Amirah. Kalau lemah, kalau bab doa, bab fadailul amal, dhaif tak ada masalah. Macam disebut oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Adhkar. Dan dia mengakui dalam kitab Al-Adhkar dia ada hadis mursal, ada hadis dhaif. Tapi dia tentang doa, so fadailul amal je. Tapi ini nak menetapkan Allah atas langit, tidak akidah. Sebab itu dhaif tak boleh. Hadis ahad pun dia kena mustafid baru boleh, minimum at least. Kalau tak dia kena mutawatir. Mutawatir pun ada yang, kalau mutawatir jelas qat'iyus subut, tapi zonniyud dalalah. Ini masalah. Hadis ini sebagaimana jelaskan di atas adalah lemah.
Zaid Kausari dalam kitab Takmilah As-Saif As-Saqil menilai Abdullah bin Amirah majhulul hal serta tidak pernah berjumpa Ahnaf, lebih-lebih Abbas. Penilaian Zaid Kausari bahawa Abdullah bin Amirah adalah majhul sama seperti penilaian Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Ta'jilul Manfaat. Dan penilaian bahawa dia tidak pernah jumpa dengan Ahnaf adalah sebagaimana penilaian Bukhari. Qala Al-Bukhari Abdullah bin Umairah anil Ahnaf bin Qais la yu'lamu lahu sama'un minal Ahnaf. Tidak diketahui dia mendengar dari Okey, adapun perawi setelah semak, okey ni boleh bacalah. Qala Ibnu al-Arabi dan Imam Zaid Kausari fil 'Aridatil Ahwadilah an hadisil aw'al. Hadis aw'al. Hadza wa rawa ghairu dzalika wa lam yasihha syai'un minhu wa innama hiya umurun talaffaqat min ahli kitab. Campur aduklah. Laisa laha aslun fi sihhat. Dan masih ada beberapa asar tentang ini, tetapi semuanya berkisar antara dhaif dan maudhu'. Dan sifat-sifat Allah tidak boleh ditetapkan dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Adapun hikayah Ibnu Qayyim dari Al-Baihaqi, rawa Baihaqi bi isnadin sahihin ila Auza'i qala kunna wattabi'una mutawafirina naqulu inna Allah ta'ala jalla dzikruhu fawqa 'arsyihi wa nu'minu bima waradat as-sunnatu bihi min sifatihi. Boleh buka dalam Ijtima'ul Juyush. Okey. Wa nu'minu bima waradat as-sunnah, bukan. Ya ni. Apa ni? Fawqa 'arsyihi. Inna Allah ta'ala jalla dzikruhu fawqa 'arsyihi. Tu mahal syahid dia. Riwayat sampai Al-Auza'i tidak sahih kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Katsir bin Abi Atha Al-Mushishi. Imam Ahmad mengatakan dia sangat dhaif. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib mengatakan dia saduq. Tetapi banyak salahnya. Kalaupun nukilan di atas sahih, maka maksudnya adalah fauqiyah yang layak bagi Allah tanpa had. Kaifiyah, tashbih, tamsil. Tempat dan arah tertentu. Hampir mirip dengan ini adalah ucapan Syekh Mahmud As-Subki. Boleh baca kat situ. Okey. Mengangkat tangan atas langit. Tak payahlah. Ini senang. Ini payah. Ini boleh berhujah. Lalu Allah wasjud waqtarib tu macam mana? Sujud dan dekatkan diri pada Allah. Macam nak dekatkan diri dengan sujud? Tu boleh jawab dengan tu kalau masalah. Sekarang ini yang paling penting. Allah fis sama. Pembahasan Allah fis sama. Dengan waktu tinggal sikit. Sebenarnya pembahasan ini berkait erat dengan pembahasan hadis di mana Allah. Tetapi insya-Allah saya akan bahasnya sendiri. Ada beberapa ayat dan hadis yang dijadikan dalil untuk mengatakan Allah fis sama. Contoh dia, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit? Ayat ini juga merupakan hujah mereka bahawa Allah berada di atas, berada dan berjihah atas. Sedangkan ucapan Imam Malik, Allah fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan. Ucapan ini lemah. Sampai Imam Malik dia lemah. Sebab perawi yang bernama Abdullah bin Nafi' yang dianggap dhaif oleh banyak ulama hadis. Dan berikut ini adalah ulasan ulama tentang ayat di atas. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa nas di atas ditakwil dan tidak diberlakukan sebagaimana zahirnya, kerana zahirnya adalah Allah berada di dalam langit. Dan sesiapa pun yang memperlakukan makna zahirnya, maka ia adalah sesat lagi menyesatkan. Dan telah maklum bahawa di atas langit ada kursi dan di atas kursi ada arsy. Qadiyat sebagaimana nukilan Imam An-Nawawi berkata, la khilafa bainal muslimina qatibatan faqihihim wa muhaddithihim wa mutakallimihim wa nadharihim ila akhirih. Ini semua dah bacakan. Kaqauli ta'ala
ard wa nahyi laysat ala zahiriha bal muta'awwalah inda jami'ihim. Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan dari Al-Kirmani berkata, fi sama' zahiruhu ghairu muradin. Idillahu munazzahun anil khululi fil makani. Lakin lamma kanat jihatul ulwi ashrafa min ghairiha, adafaha ilaihi isyarah ila ulwi dzati wa sifat. Wa binahwi hadha ajaba ghairuhu anil alfazil waridati fil fawqiyah wa nahwiyah. Al-Qurtubi berkata, wal akhbar fi hadzal bab kathiratun sahihatun muntashiratun musyiratun ila al-uluwi la yadfa'uha illa mulhidun aw jahilun mu'anidun bal al-muradu biha tawqiruhu wa tanzihuhu anis sufli wa tahti wa wasfuhu bil uluwi wal ithmati la bil amakin wal jihad wal hudud li annaha sifatul ajsam. Tafsir Qurtubi. Okay. Lalu Fatwa Al-Hindiyah, walau qala Allah Ta'ala fi sama fa in qasada bihi hikayata ma ja'a bihi zahirul akhbar la yakfur wa in arada bihi al-makan yakfur wa in lam takun lahu niyatun yakfur inda al-akthar. Agak keraslah pendapat dia. Ini adalah fatwa Syekh Al-Amghiri. Okay. Lalu ni kaul Imam Asy-Syatibi, faja'at al-ayat bi ta'yinil fawqi wa takhsisihi tanbihan ala nafyi ma idda'uhu fil ardi fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihadin al-battah. Fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihadin al-battah. Ni dia dah jelaskan Imam Syafi'i. Sebab tu ada kawan saya, murid saya Ustaz Izham Hakimi, insyaAllah Dr. Qoriban, dia tulis satu artikel dia dekat majalah Tasawuf 9 bahawa apa dia kata? Dia kata dalam tu bahawa Imam Asy-Syatibi ini sebenarnya Asy'ari. Imam Syafi'i adalah Asy'ari. So yang nak kecoh tentang al-bid'ah, kitab Al-Ihtisam tentang bid'ah. Ini kena ada nazar dan kena faham. Kalau anda simpan je. Kitab Al-Ihtisam tu Imam Syatibi tak sempat khatam. Jadi dia masih terus. So nak hukum terus tak boleh. Jadi masih perlu diteliti dan lain-lain. Okay. Bila akhir ini insyaAllah dah selesai lah. Okay. Lalu Allah bertempat di langit. Ya sakinah sama. Walaysa fi hadha, jadi pembahasan ini adalah berkaitan dengan orang salafi bahawa langit adalah tempat keberadaan Allah. Mereka mengatakan walaysa fi hadha lafzi syai'un minal mahdhur. Jadi mengatakan ya sakinah sama, Allah fi sama, tak perlu ditakuti. Maknahu ya mawjudan fi sama. Sampai macam tu. Ya muttakhidan as-sama'a haythiyatu wujudika bil makan al-la'iq bi istiqrarika. Dan hujah mereka adalah hadis pertama, ini boleh bacalah hadis. Saya baca. Lalu inilah dia tajrihlah hadis itu satu-satu. Okay. Hadis ketiga, hadis ini disahihkan oleh At-Tahawi. Ila akhirih. Bahkan Imam Nawawi, kita nukil yang ini saja. Walau qala ya'ni al-kafir la ilaha illa sakinus sama', tidak ada Tuhan melainkan yang berada di langit, lam yakun mu'minan, dia belum boleh dianggap dia telah mukmin. Wa kadza law qala la ilaha illallah sakinus sama', begitu juga kalau dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah sakinus sama', yang duduk di atas langit. Lianna sukuna muhalun ala Allah, kerana sukun di sini adalah mustahil bagi Allah. Ini boleh buka dalam kitab Rawdatul Talibin karangan Imam Nawawi bab Murid. Lalu tentang di mana Allah, aina Allah, hadis aina Allah.
Hadis ini tentang seorang budak perempuan. Budak itu maksudnya hamba perempuan, hamba sahib, jariah. Yang ditanya Rasulullah di mana Allah, dan kemudian dijawab Allah fis sama. Menjadi dalil paling kuat untuk menetapkan arah di atas bagi Allah. Dianggap paling kuat kerana jawapannya lagi ini hadir setelah adanya pertanyaan Rasulullah SAW di mana Allah, dan akhirnya Rasul menetapkan bahawa dia adalah mukminah. Dalam hadis tersebut berkata qala wa kana li jariyatun tar'a ghanaman li kibala uhudin wal jawaniyati fattala'tu dhata yawmin fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani adam asaf kama yahsabuna lakinni sakaktuha sakatan fa ataitu Rasulullah SAW fa'azama zalika alayya fa qultu ya Rasulullah afala u'tikuha qala i'ti biha fa'ataituhu biha faqala laha aina Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah sallallahu anta Rasulullah qala a'tikha fa innaha mu'minah. Iaitu satu hari aku melihat ada serigala, jadi ada perempuan ini yang menyembelih kambing sampai dia melihat ada serigala yang membawa lari kambing dari rombongannya. Dan aku adalah Bani Adam yang bersedih, marah, maklumlah. Bani Adam manusia biasalah sedih. Tetapi aku benar-benar telah menampak ada sebagian tanpa terpiling. Kemudian aku datang kepada Rasulullah dan beliau menganggap itu perkara besar. Kali ini, walaupun ni hamba. Jadi hamba, walaupun dalam Islam memang mengakui konsep perhambaan. Zaman dulu memang ada. Cuma sekarang ni dah habis lah. Tak ada. Jangan proses perhambaan dah. So, jadi itu pun seorang hamba. Padahal hamba ni dia adalah komoditi, dia adalah aset. Kalau dia aset means dia boleh dibuat apa je lah. Ini yang menyebabkan apa Mizul Yamin dan lain-lain. So dalam hal ini dia tanpa Rasul menganggap benda ini besar. Lalu aku bertanya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku merdekakan dia saja? Ya habislah, kira tanpa tu bayar dengan cara untuk merdekakan. Rasul kata bawa dia datang. Bila dia bawa itu, Rasul tanya, Allah kat mana? Aina Allah? Dia jawab bila ni. Rasulullah SAW bertanya, man ana? Siapa aku? Dia kata, itu. Maka jawapannya, itu anta Rasulullah. Rasulullah SAW kata, merdekakanlah dia kerana dia adalah mukminah. Di hadis ini mengisyarahkan bahawa dengan aina Allah, Allah fi sama, itu adalah dia tu mukmin. Berarti itulah akidah yang sebenar. Ini yang mereka faham. Tapi betul. Ulama berbeza pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan sahih dan ada yang mengatakan syaz atau matanya terjadi ittirab. Dan perbahasan ini akan saya fokuskan pada kedua masalah tersebut. Riwayat Muawiyah bin Hakam. Faqala laha aina Allah qalat fi sama' qala man ana qalat anta Rasulullah a'tikha fa innaha mu'minah. Riwayat kedua dalam kitab Al-Qulub Imam Dhahabi wa fihi famaddan Nabi yadahu ilaiha wa asyara ilaiha mustafhiman man fis sama' qalat Allah qala faman ana qalat anta Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menghulurkan tangannya kepada orang-orang itu dan bertanya dengan isyarat, siapa yang ada di atas langit? Dijawab Allah. Maksudnya dia mencipta isyarat ke atas langit, dijawab Allah. Man ana? Rasulullah. Satu hadis yang kedua ini hasan disebabkan perawi yang bersama bernama Sa'id bin Zaid. Dari dua riwayat yang berbeza ini, kerana riwayat yang pertama menunjukkan Rasulullah bertanya, yang kedua adalah isyarat. Riwayat selain Muawiyah bin Hakam. Panjangnya. Ahli syahid dia kata, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadina? Apakah engkau bersyahadah alla ilaha illallah?" Qalat, "Na'am." Malah engkau bersyahadah tak? Na'am. Wa anna Muhammadan Abdullah wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu. Qalat, "Na'am." Wa anna al-mauta wal ba'tha haqqun. Qalat, "Na'am." Ila akhirih.
riwayat ini Abdul Razak dalam musannafnya ini tidak sahih dan tidak menggunakan pertanyaan di mana Allah atau jawapan lain. Riwayat Imam Malik pula. Atashhadina alla ilaha illallah? Qalat na'am ila akhir. Okey. Sanad ini sahih dan kemursalannya tidak masalah. Bahkan lebih sahih dari riwayat Muslim. Lantaran riwayat Muslim masih diperselisihkan kesahihannya disebabkan perawi yang bernama Hilal bin Abi Maimunah. Kerananya ada yang menganggapnya Hasan seperti Ibn Abdullah. Ibn Abdullah mentajrih mengatakan hadis hasan. Sementara riwayat Malik ini jelas-jelas sahih tanpa ada. Setelah kita mengetahui riwayat tentang budak perempuan di atas, kita pun mengetahui jika matan hadisnya memang berbeza-beza dan bukti bahawa kes ini hanya satu adalah ucapan Al-Hafiz Baihaqi. Okey. Wa hadha sahihun qad akhrajahu Muslimun ila akhirih. Ucapan ini menunjukkan bahawa menurut Al-Baihaqi dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat jariah tersebut. Wa dhunnuhu innama tarakaha min al-hadis li ikhtilafi ruwati fi lafzi. Wa qad dzakartu fi kitab az-zihar min as-sunani mukhalafatu man khalafa Muawiyah bin Hakam fi lafzi hadis ila akhirih. Perbezaan lafaz hadis di atas jika kerana dari kes atau kejadian yang berbeza-beza maka perbezaan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan hadis, tetapi ini dengan lafaz matan yang berbeza-beza sehingga mendorong Imam Muslim tidak mengeluarkannya dalam sahihnya. Lepas tu panjang ni tentang hadis sahih ke tak sahih. Boleh baca kat sini. Okey, saya nukil daripada Al-Baji Al-Maliki apa dia kata, wa qauluhu lil jariyah aina Allah faqalat fis sama la'allaha turidu wasfaha bil uluwi wa bidzalika yusafu kullu man sya'nuhu al-uluwu fayuqalu makanu fulan fis sama. Fayuqalu makanu fulanin fis sama bimakna uluwi halihi wa rif'atihi wa syaraf. Itu maksudnya. Qultu, ini lepas tu kalangan apa kata-kata Imam Abu Hanifah pula, ara'aitu bukan, lau qila aina Allah lau qila ara'aita lau qila aina Allah ta'ala faqala ay Abu Hanifah yuqalu lahu kana Allah ta'ala wala makan qabla ay yakhluqal al-khalq wa kana Allah ta'ala wa lam yakun aina wala khalqun wala syai'un wa huwa khaliqu kulli syai'in, dalam al-fiqh al-absat yang berada dalam risalah Imam Abu Hanifah. Dia bertanya, kabarkan kepadaku andai ditanyakan di manakah Allah Ta'ala. Abu Hanifah dijawab kepadanya, Allah Ta'ala ada dan tidak ada tempat sebelum dia menciptakan makhluk. Dan Allah Ta'ala ada dan tidak ada di mana. Lalu dan belum ada sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu. Aku qauli hadza astaghfirullah. InsyaAllah kita dah habis. So Allah wujud tanpa tempat, insyaAllah boleh dibaca sendiri. Dan baru pembahasan-pembahasan yang selalu diperdebatkan. InsyaAllah. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada kalangan geng Salafi kata Asy'ariyah sekarang ini, Asy'ariyah moden adalah seperti Mu'tazilah, tidak seperti Asy'ariyah asal. Macam mana nak karat kata orang seperti ini? Jadi mereka ini yang kata macam ni, teori dia samalah. Imam Abul Hasan Asy'ari bagi dia memiliki tiga fasa. Pertama adalah Mu'tazilah, lepas tu menjadi mutakalimin, ahli kalam yang bid'ah, lalu bertaubat menjadi Salafi. Itu menurut mereka. So ini telah dijawab dalam kitab Tajid Yazid Muftari, kaul daripada Ibnu Furah. Seperti itu. Okey. Lalu bila datang Asy'ariyah, kita kena faham Asy'ariyah bila keluar dalam kitab-kitab seperti Jawharut Tauhid,
Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu afawi warutaziha. Datanglah orang kata, inilah Asy'ariyah ni macam Mu'tazilah. Sebab apa? Mu'tazilah pun mentakwil Ar-Rahmanu ala arsyistawa al-istiwa ay istaqarrah. Ala arsyistawa ay istaqarrah. Nah, keluarlah perdebatan seperti itu. Jadi akhirnya dia tuduhlah Asy'ariyah moden ni adalah Mu'tazilah. Yang itu that big part kita dah bahas. Persamaan tadi istaulah. Sedangkan teori dia bahawa Abu Hasan Asy'ari bukanlah Asy'ariyah pada hari ini, itu kita dah patahkan juga. Itu yang saya patahkan dalam kitab Tadyin Kazi Al-Muftari. Ibnu Furak hanya kata bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari dia asalnya Mu'tazilah. Setelah itu Allah SWT beri dia hidayah dan dia bertaubat dan dia masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal atau kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dimaksudkan. Akhirnya so teori tersebut salah. Dan apatah lagi pembahasan ini kita dah bahas. Manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari adalah tafwid yang memang kita terima. Okey, yang memang kita terima. Okey. Itu satu. Sudah jawab. Lalu Doktor, apa nasihat doktor kepada kami dalam pembelajaran terutama dalam menghadapi isu-isu akidah serta khilaf fikih. Khilaf fikih. Kalau saya sebenarnya di kalangan para pelajar, kalau dia mubtadi'in, jangan masuk masalah bab khilaf. Masuk khilaf ni khilaf yang polemik. Polemik jangan. Cuma fokuslah ilmu nahu saraf, alat tu perhabis habis. Itu anak pesan 100%. Tak nak pandai cakap Arab je, tak cukup. Nak minta pelajar-pelajar UIE semua betul-betul baca kitab tu memang betul-betul fasih, tulis Arab tu betul-betul fasih. Sampai kalau boleh mutun-mutun tu semua hafal. Anda tahu tu dah susah, semua dah tua-tua. Tapi 19 ni tak adalah tua sangat. Tapi hafal. Selagi boleh hafal. Dah tua macam anak dah tak sempat dah. Dah lupa yang dah lupa nak hafal balik tu pun dah susah. Tapi kalau pernah hafal dia ada zauq. Jadi kira dalam belakang otak ni ada lah. Jadi macam bila baca ni tahu, oh ini ada dekat dalam Al-Fi'ah. Ini ada. Sebab apa? Dah pernah hafal, dah pernah mengaji. Ini pentingnya hafazan. So, lebih baik itu yang difokuskan. Lepas tu, yang kedua, adab. Adabul ulama. Kena ambil adab. Sebab itu kita setiap kali masuk mengaji, kitab pertama mengaji kitab adab menuntut ilmu. Sebab apa? Adab menuntut ilmu menyedarkan kita we are nothing. Apa yang dimaksud dengan we are nothing? Dalam arti apabila kita membaca kitab, kita dah ada ilmu, kita berhujah, kita nampak je ulama macam salah, kita hentam. Itu orang yang tak ada beradab. Tapi kalau kita dah belajar adab, kita adab, kita akan sabar, tunggu, baca dulu, kaji dulu, tak ada terus kafirkan, tak ada, kita ada adab. Minimum diri orang berilmu. Walau ma'al mukhalif, walaupun dengan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ini yang penting. So adab ilmu ini penting dan ini adalah perkara yang kurang atau tidak begitu didedahkan di kalangan para pelajar yang ada di universiti. So perlu jaga adab. Jadi saya menolak, bahkan yang lebih saya tolak lagi, murid menjudge guru. Itu lebih tak boleh lah. Tak kisahlah beza madhab ke sama madhab ke, apa pun tak boleh. So SFS lah ni, saya tak setuju lah. Itu sebenarnya awal-awal saya kata itu baguslah untuk menaikkan kerja etik para guru. Tapi lepas duduk dengan kawan-kawan pensyarah, bukan dari sini lain, banyak yang kata ini dah suul adab. Tapi kita nak mengantisipate beberapa mungkin ada pensyarah yang tidak bertanggungjawab mungkin. Tapi mungkin bukan dengan cara seorang murid yang dapat membagi survei dan memburuk-burukkan guru dia, tak boleh lah. Jadi kena ada adab menuntut ilmu. Jadi dulu saya ada guru ustaz, salah satu guru yang saya pegang, dia bila mengajar tu memang ngantuk tak faham. Tapi saya bertahan selama 7 tahun ngaji dengan dia. Alhamdulillah barakah. Itu yang penting. Barakah ilmu tersebut. Biar kita tak alim tapi kita ada barakah. Itu lebih utama. Daripada kita alim tapi kita ada adab sehingga kan tidak mendapat barakahnya ilmu. Tengoklah orang yang
konon alim tapi keluar dari mulutnya hanya caci maki. Itu tak baiklah. Apa pendapat doktor terhadap kawan Salafi yang mengatakan bahawa beberapa tokoh Asy'ariyah telah pun bertaubat di akhir hayat mereka dan meninggalkan ilmu kalam kepada akidah Salafi seperti Imam Nawawi dan Imam Haramain? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu je yang saya boleh kata. Imam Nawawi ni kat mana dia kata dia taubat? Dia menolak ilmu kalam kat mana? Dalam kitab-kitab dia jelas dia Syafi'i, dia mutakalim, dia Asy'ari. Dalam kitab dia dah taubat, ditarik kat mana? Syarah Muslim dia tarik ke? Saya nak tanya, Syarah Muslim dia tarik ke? Takkanlah dia tarik bahagian yang dia kata je takwil. Dan bukan hanya Syarah Muslim, dan kitab-kitab lain. Dia bukan satu kitab, dia ada banyak kitab. Kitab tasawuf dia Bustanul Arifin. Belum lagi kitab Majmu', Fatak Majmu'. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, kitab yang muktamad pertama sekali yang tertinggi, bukan dalam seluruh mazhab, maksudnya apabila ikhtilaf kitab Imam Nawawi, pertama sekali Al-Tahqiq, kitab Al-Tahqiq. Selepas itu Al-Majmu'. Baru dia turun-turun Minhaj, Rawdah, turun-turun. So, jelas dalam hal ini Majmu'. Dalam tu banyak pendapat. Istighosah lah, apalah. Itu tak nak ambil kira kan? Ini contoh dia. Okay. Lepas tu, Imam Haramain. Imam Haramain lagi lah. Yang betul bukan Al-Imam Al-Haramain. Salah tulis. Imamul Haramain. Guru kepada Haramain. Dia tak ada alif lah. Cuma bila saya tulis bahasa Melayu, saya tak nak tulis Al-Imam. Sebab nanti nak kena transliterasi semualah. Malas lah. So, Imam, baru saya sebut nama. Kecuali Haramain. Imamul Haramain memang Imamul Haramain. Imam Haramain jelas Asy'ari, guru kepada Imam Ghazali. Dia meninggal, Imam Ghazali ada dekat situ. Macam mana boleh dia taubat? Kalau dia taubat, Imam Ghazali taubatlah juga. Dia memilih tafwid betul sebab dalam kitab Risalah An-Nizamiyah. Kitab akidah di ilmu kalam dia banyak. Bahkan dia termasuk mengajar ilmu mantik, cuma tidak dizahirkan. Dan waktu itu dah hairan tinggal orang dah berbising dah. Sebab itulah Imam Ghazali karang kitab nama dia Qistas Mustaqim, Mizanul apa nama dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab mantik tu lah. Itu yang dia karang. Itu contoh dia. Okay. Itu betulkan persepsi. Soalan FB ada yang mengatakan bila menyebut terjemahan pun bahaya boleh jatuh kufur. Contoh bila kita baca tangan Allah dan atas tangan mereka sedangkan akidah kita sahih dan kita tidak pegang makna zahir, adakah tepat kita pandang sebagai orang yang kufur? Okey tak? Maksudnya boleh kita terjemahan. Mazhab ada seperti yang kata, kalau terjemahan tersebut ada madlul sama dengan bahasa Arab, maksud contoh dia tangan apa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka, dalam erti dalam bahasa Melayu tu menerima tangan dengan makna kuah, maka tak ada masalah. Sebab apa? Contoh dia apa? Melaka telah jatuh di tangan orang Portugis. Maksud dia dalam bahasa orang Portugis. Jadi lughat tu isyarat kepada sini. Tapi kalau tak ada, tak boleh lah. Dan lebih ihtiyat tidak sama sekali. Dan ini yang disebut dekat dalam kitab Al-Milah wa Nihal. Barang siapa baca ayat yang sebut iyat macam tu, dan dia goyang-goyangkan tangan dia, maka dia boleh jatuh kufur. Sebab dia mengisyarahkan iyat. Contohnya. Kalau mujarradut terjemah yang ada madlul dalam lughat apa yang diterjemahkan tersebut, maka tak ada masalah. Ini boleh buka dengan fatwa dalam kitab Al-Fatwa. Doktor, apakah kitab yang sesuai bagi orang awam untuk mempelajari ilmu akidah? Aqidatul Awam, Sifat 20, Kitab Usuluddin Syekh Mukhtar At-Tariq Al-Bukhari. Saya heran hari ini orang kata, Ustaz apalah belajar sifat 20 ni, falsafah susah nak belajar, orang awam tak faham. Yang faham apa? Allah fis sama. Ini lagi orang tak faham. Orang anggap Tuhan dekat atas langit. So, dari dulu ulama Melayu, bukan ulama, orang awam Melayu masuk Islam berbondong-bondong pakai kitab apa? Orang dah Islam Ustaz. Dan di mereka mengaji berbondong-bondong pakai kitab apa? Saya bagi contoh. Ibu saya, keluarga saya yang anti-anti, mereka bukan dalam bidang dirasat Islam yang mengaji Islam. Tapi mak saya memang mengaji kitab Jawi, Sifat 20, kitab Mukhtar At-Tariq Al-Bukhari,
Niatul Musolli, saya ada tu. Dia punya nuskah, mak saya punya nuskah yang dia ada tobit. Dan bapa atuk saya siap ada lagi tobit. Dan ngaji bahkan album sekalipun. So boleh je, dan mereka awam. Kenapa tak ada masalah? So yang masalah kalau kita buka dekat orang awam, kita apa? Kita buka kitab mawakil saja, salah. Lepas tu saya kadang bila dah bahas yang mendalam ke orang awam, saya kata, orang awam tak boleh faham. So angkatlah. Umul Barohin tu, basic sebenarnya. Kita ajarkan kepada orang awam agar supaya dia keluar daripada rakaat taklid. Rakaat taklid itu keluar dari. Itu saja sebenarnya. Ini kena faham kan? Okey. Lalu soalan doktor, apa pegangan ulama salaf seperti Ibn Bar, Al-Hafiz Ibn Abdul Bar? Dia bukan salaf. Dia adalah setelah salaf. Abdullah bin Mubarak dan Imam Mujahid yang mentafsir ayat mutasyabihat syarah. Ini insyaAllah dah boleh baca dalam kitab Waqidah Salaf. Boleh carilah. Tak perlu saya jawab kat sini. Baik, faham Dr. Syukran. Maaf soalan kedua. Doktor, pada pandangan doktor, skop kajian tesis apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa pada zaman sekarang khususnya dalam bab akidah? Kalau kajian turas adalah membetulkan ke beberapa salafah. Jadi saya selalu ajar murid-murid saya macam mana kita nak pilih tesis. Untuk tesis master atau PhD. So, apa yang menyebabkan kita layak mengatakan kajian itu adalah kajian ilmiah? Pertama, adalah mengkaji suatu perkara yang belum pernah orang kaji. Contoh dia, bayangkan tak ada orang menulis tentang akidah. Akidah siapa? Tak ada orang yang menulis tentang akidah siapa ulama yang baru meninggal. Baru meninggal. Contohnya, Syekh Wahbah Zuhaili lah contoh. Tak ada orang tulis akidah tu Syekh Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili. Ini satu yang tak ada. So dia buat. Dan dia yang pertama. Dengan cara membaca seluruh tulisan Syekh Wahbah Zuhaili yang berjilid-jilid banyak tu. Lalu keluar jadi tesis. Itu boleh. Contohnya ulama lama tak ada orang bahas. Tak pernah ada orang tulis akidah Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Misalan dia lah. Ini saya sebut. Maybe dah ada saya kata satu misal. So dia akan jadi satu tesis yang berkualiti. Kajian ilmiah. Okey, kalau kajian tu dah ada, kenapa dia nak buat juga? Mauduk yang hampir sama. Tujuan dia adalah membetulkan kefahaman yang salah terhadap pengkaji sebelum. Ini nama dia adalah kritik. Kajian naqdiyah. So apa contoh dia? Orang yang mengkritik, ini contoh kajian Syekh Abdullah Al-Arfaj. Dia mengkritik ulama-ulama terdahulu. Maksudnya ulama terdahulu, mufti-mufti yang ada di Saudi dalam kitab Al-Bid'ah. Dan dia juga, contoh dia mengkritik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengkritik beberapa ulama fiqh dalam kitab dia Al-Manahij, Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, lalu dia bandingkan. Itu memang fantastik saya baca. Dia kritik Syekh Yusuf Qarawi lah dalam bab ni. Ini contoh dia nak. Tapi dia susah lah. Perlu ilmu yang kukuh, perlu baca mendalam. Lepas tu yang ketiga adalah yang dipanggil dengan kerja-kerja yang susah. Yang kenapa dia ilmiah? Kerana perkara tersebut tak semua orang boleh buat. Dan kalau orang yang bukan keahlian buat, maka dia akan menyesatkan. Contoh dia tahqiq. Tahqiq ini nama dia kajian filologi dan kodikologi. Critical text. Ni naqdiyah, bahagian daripada naqdiyah. Sebab apa? Dia akan baca terus manuskrip. Bukan semua orang boleh baca manuskrip. Dengan baca dia kaji, dia eksperimen lah. Dia kena cek semua test kertasnya, ukurannya, betul ke ini manuskrip, ke ini bukan manuskrip, ni kertas abad ke-20 ni diambil ditulis dengan pen macam Cina tu. Lepas tu jadikan dalam bentuk manuskrip, letak khilaf nampak buruk-buruk sikit. Ini manuskrip aku jual harga RM2,000 contoh dia. Orang pun beli, aku buat kajian ini manuskrip si fulan. Ini contoh dia, masuklah. Bukan manuskrip. Bukan makhtut yang dimaksud. Jadi perlunya kajian ia terus dengan melalui tahqiq manuskrip. Yang mana tujuan dia membawa sebuah teori. Contoh dia apa? Apa pendapat Imam Abul Hasan
keluar teori tersebut. Ini baguslah. Contoh lain, konsep apakah Mu'tazilah ini jatuh kafir atau tidak menurut Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Lebih-lebih lagi dalam Salah Mentakwil. Akhirnya dijumpakan satu kitab Qadi Abu Bakar Al-Baqilani yang sekarang ditahqiq oleh salah satu murid saya iaitu Ustaz Zainul Abidin di Morocco, di Kuliah Usuluddin, yang mana manuskrip dia paling rosak habis. Tapi janib ilmi itu ada. Ini yang penting. So itu dia. Dan termasuk darinya juga adalah tarjamah, dirasah tarjamah. Kenapa dirasah tarjamah penting? Kerana tarjamah kalau dibuat oleh orang yang tidak berkeahlian, maka tengoklah terjemahan-terjemahnya mengarut. Misalnya. Jadi ini adalah beberapa contoh. So kalau yang bertanya sekarang, saya nak buat kajian apa Ustaz? Tergantunglah, kita kena explore apa yang belum. Dan nanti kita pilih waktu. Kalau saya, turas ulama Nusantara, ulama alam Melayu ni banyak yang belum dikaji. Cuba kita kaji. Tapi kalau Syekh Nawawi Banten ni dah habislah. Kalau ulama-ulama Melayu ni mungkin masih ada yang boleh untuk dikaji lebih dalam. Cuma yang mutakhir semuanya kembali kepada Imam Sanusi. Yang datang sebelumnya boleh Syekh Abdul Rauf Singkil dan lain-lain. Kalau dekat UKM ada Latsmar, manuskrip untuk ditahqiq. Tasawuf ni penting. Kalau fikih, mengkaji fatwa-fatwa, tapi itu dah nak habis lah yang pros. So yang kehadapan adalah benda-benda yang muasir. Kaji perkara lain. Okey, sekian saja. Tak ada soalan dah. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Kita habiskan. Baik. Ada tanya lagi? Doktor, bagaimana nak mengetahui satu kitab kandungannya tidak ada campur tangan daripada Wahabi? Tengok daripada muhakkik dia. Kena tengok muhakkik dia, tengok taklid dia. Panjanglah, tak boleh nak explain sekejap. Dia dah jadi malakah. Dah biasa baca, dah jadi malakah dan kita tahu. Itu maksudnya. Okey, jelas kan? Okey, mungkin sekian saja daripada saya. Aku Qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.